Tetapi tuan-tuan, diorang tak fikir bila orang-orang pelancong daripada China yang dulu hanya pergi 2-3 bandar, lepas ni mereka boleh berhenti buat one stop dekat Kota Baru. Mereka boleh buat satu malam tidur dekat Kuala Terengganu. Mereka boleh tidur dekat Kemaman. Tuan-tuan, bandar-bandar kecil ini saudara akhirnya akan boom, sama macam bandar-bandar di Pantai Barat. Dan daripada kajian yang dibuat oleh Kementerian Kewangan ketika itu, kalau kita laksanakan ECRL ini, ianya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini boleh dianjak sebanyak 1.5%, tuan-tuan. Kita punya pertumbuhan ekonomi 2017 lebih kurang 5.9%. Kalau tambah lagi 1.5%, tuan-tuan, kita mendahului bukan setakat negeri China, kita juga mendahului Filipina, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak buat macam mana? Disebabkan salah mengundi pada tahun 2018, kita pilih kerajaan bodoh. Bila kerajaan bodoh ini memerintah, dia mengamalkan dendam. Dia tak fikir, tuan-tuan, langsung tentang masa depan negara. Dia hapuskan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Perjanjian untuk buat ECRL dia batalkan. Perjanjian untuk buat high speed rail dibatalkan. Banyak perjanjian dibatalkan, sehingga kan negara China pun marah. Kalau sebelum ini dia ambil getah kita, dia orang pun batalkan ambil getah. Kalau sebelum ni bila European Union akibat daripada mulut puaka Mahathir Mohamad ni, tuan-tuan, kan, dia hasut European Union supaya bertindak tegas ke atas Najib, dengan memboikot minyak sawit kita. Tuan-tuan, bila European Union memboikot minyak sawit kita, tuan-tuan, Presiden China memberi jaminan kepada Datuk Seri Najib, semua minyak sawit yang tidak dibeli oleh European Union, kita China akan beli semua sekali, tuan-tuan. Itu baiknya hubungan antara kerajaan kita ketika itu dengan kerajaan China. Tiba-tiba bila tukar kerajaan, semua perjanjian lama dibatalkan. Kalau tuan-tuan jadi pelabur di Malaysia ini, tuan-tuan nak tengok ke kerajaan Pakatan Harapan ini memerintah balik? Cuba tanya dengan negeri China, dia nak tengok tak Pakatan Harapan memerintah balik? Sebuah kerajaan yang tidak menghormati perjanjian kerajaan terdahulu. Kalau tanya dengan negeri India, dia nak tengok ke Pakatan Harapan memerintah balik? No way. No way, tuan-tuan. Kita lihat last kali bila dia punya pengor tu dah hilang sikit. Pengor, tahu pengor? Kebodohan dia tu dah hilang sikit. Last kali mereka buat keputusan, kita kena teruskan balik banner ECRL. Buat balik. Lepas tu dia kata ini high speed rail ni pun penting. Kita dah cakap lama dah benda ni penting. Sebab bila kita buat high speed rail ini, orang akan datang ke Malaysia. Orang tak landing di Changi Airport. Bila mereka tidur di Malaysia, hotel tak cukup. Bila hotel tak cukup, kita kena bina lebih banyak hotel. Bila kita bina lebih banyak hotel, tanah-tanah orang kita akan dapat dijual dengan harga yang berlipat kali ganda lebih tinggi. Betul tak betul? Bila dah ada tanah, nak buat, kena arkitek design plan. Maka arkitek kita akan ada job yang besar. Dan bila nak buat bangunan, kita kena ada kontraktor. Kontraktor kita akan dapat manfaat. Betul tak? Habis tu, tuan-tuan, barang-barang seperti batu, simen, barang-barang construction, hardware, semua sudah pasti akan boleh buat berniaga. Akan wujud peluang pekerjaan. Bila hotel dah siap, takkan tak ada perabot. Maka kilang-kilang perabot kita akan maju. Ini dia tak fikir, tuan-tuan. Bila nak buat kilang lebih besar, bila nak buat bangunan, ini semua memerlukan tenaga kerja. Maka akan wujud peluang pekerjaan. Apa yang diilhamkan oleh Datuk Najib dengan Datuk Zahid ini, langsung dia orang tak fikir. Saudara, cuba bayangkan berapa banyak industri kecil sederhana. Bila ramai orang pelancong masuk ke Malaysia, tuan-tuan, kita akan perlukan lebih banyak. Bukan setakat hotel, kita perlukan lebih banyak industri kecil sederhana, restoran-restoran, keraf tangan, kan? Kalau ECRL diteruskan, tuan-tuan, sudah pastilah, tak kira lah bulan di Kelantan ke, di Terengganu,
penyu-penyu punya telur ke, semua sekali produk-produk tempatan ini tuan-tuan akan laku. Betul tak betul? Bila laku tuan-tuan, bila wujud pemesatan bandar-bandar kecil menjadi bandar-bandar besar, perlu tak anak-anak Kelantan datang ke Kuala Lumpur untuk cari kerja? Tak perlu. Perlu tak anak Terengganu datang Kuala Lumpur untuk cari bekerja? Perlu tak anak di Kuantan, di Kemaman datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja? Tak perlu. Engineer boleh bekerja. Klinik-klinik boleh dibuka di sana. Macam-macam peluang pekerjaan boleh diwujudkan. Ini Pakatan Harapan tidak pernah nampak tuan-tuan. Tetapi akibat daripada kita silap membuat perhitungan tuan-tuan, mereka batalkan semua ini. Bila datang Muhyiddin Yassin, lagi bengong tuan-tuan. Apa dia buat? Dia kata kita akan teruskan pembinaan high speed rail ke Singapura. Tetapi ianya tidak akan jadi high speed rail. Ianya akan jadi high slow rail. Macam mana jadi high slow rail? Dia kata time pergi tu, dia kata mula-mula kita kena pergi KLIA dulu. Time balik tu kita daripada Singapura kena singgah KLIA dulu. Daripada Singapura ke KLIA high speed rail. Daripada KLIA pergi ke Kuala Lumpur, dia jadi slow speed rail. Kena gunakan yang kawan dia YTL buat. Apa dipanggil tu? ERL. Tuan-tuan, kalau high speed rail tu, matlamat kita nak sampai destinasi 1 jam setengah, supaya orang tak pergi landing Changi Airport. Betul tak betul? Kalau pergi daripada Singapura pergi ke KLIA 1 jam, lepas tu daripada KLIA nak sampai ke Kuala Lumpur pun 1 jam, itu dah bukan high speed rail, dia dah jadi high slow rail tuan-tuan. Inilah masalah bila kita letak orang yang bukan pakar dalam bidangnya, diletakkan di tempat yang tak betul. Itu sebab saya merayu pada tuan-tuan, kita nak bagi masa kepada Datuk kita berucap. Saya rayu pada tuan-tuan, kali ini fikir panjang-panjang sebelum tuan-tuan memberikan peluang kepada mereka ini untuk memerintah Malaysia balik. Cukuplah kesilapan yang kita buat tahun 2018. Azabnya tuan-tuan 5 tahun. Satu kali tuan-tuan undi, disebabkan undi berbelah bagi. Kerajaan yang dipilih ialah kerajaan gabungan musuh-musuh politik. Mahathir dengan Anwar Ibrahim musuh politik. Sampai mampus mereka tak boleh berkawan. Betul tak betul? Tetapi disebabkan tuan-tuan salah memilih. Bukan tuan-tuan di depan saya yang kat rumah, saya tengah cerita orang kat rumah ni. Akibat daripada salah memilih tuan-tuan, mereka telah berpakat dan akhirnya mereka berpecah. UMNO juga pernah silap berpakat dengan Muhyiddin Yassin. Akhirnya kita dibuli. Akhirnya kita ditindas. Duit kita disekat oleh mereka walaupun 3 kali mahkamah arahkan suruh lepaskan duit kita. Pemimpin kita, baik Datuk Zahid, baik Datuk Najib, nak disumbatkan oleh Muhyiddin ke dalam penjara dengan pendakwaan terpilih tuan-tuan. Jadi janganlah sekali lagi kita berbelah bagi dalam menentukan siapa yang layak menjadi kerajaan. Kalau tuan-tuan fikir tentang masa depan diri tuan-tuan, masa depan anak cucu tuan-tuan, masa depan generasi mendatang, pastikan 19 hari bulan ini untuk undi parlimen, tidak lain tidak bukan kita pangkah calon Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Boleh? Dan untuk Dun Simpang 4 hutan melintang N54 ini, kita pastikan undi kita untuk calon Barisan Nasional Datuk Khairuddin. Boleh? Jangan kita was-was tuan-tuan. Kalau kita was-was saudara, ada yang undi UMNO, ada yang undi PH, ada pula yang undi atas pagar. Kalau letak undi tuan-tuan pada GTA ke, letak undi tuan-tuan pada PN, dua-dua parti ni tak boleh perintah. Mereka hanya boleh menumpang parti besar macam BN atau menumpang PH untuk memerintah. Maka bila mereka menyertai sebelah sini baik, sebelah sana baik, dah terbukti
Bila mereka menumpang Pakatan Harapan, last kali mereka bergaduh, kerajaan tumbang. Kalau lepas ni mereka diberikan undi lagi, mereka menumpang BN, lepas ni macam mana kerajaan Muhyiddin tumbang, macam tu juga akan berlaku. Kalau dulu sekali undi dapat 3 Perdana Menteri, kali ni kalau korang buat lagi tuan-tuan, sekali undi dapat 5 Perdana Menteri. Kalau nak cuba lagi, silakan, lepas tu sendirilah jawab. Jadi saya harap, saya rayu sangat, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita pangkas siapa? Barisan. Beritahu tuan-tuan, kita tak perlu buat kerja bodoh yang Mahdi buat. Tambat ringgit Malaysia $1 bersamaan dengan RM3.80 untuk mengukuhkan balik kedudukan mata wang kita. Tak perlu. Kalau tengok graf tuan-tuan, tuan-tuan buka graf, tengok macam mana prestasi ringgit daripada Januari 2017 mencanak naik sehinggalah kita kalah pilihan raya tuan-tuan. Bila kita kalah pilihan raya, kita serah RM3.85. Hari ini $1 RM4.75 tuan-tuan. Ambil tak? Sebab apa? Sebab bila mengundi 2018, ada 25% orang Melayu tak berfikir tuan-tuan. Ada ramai kaum-kaum Tionghoa, ada juga kaum India yang percaya they will get a good government. They will get a government which apply good governance, yang anti rasuah, yang nak bersih, yang tak akan ambil komisen 10%, 20%. Rupa-rupanya lepas pilihan raya tuan-tuan, Lim Guan Eng dan Tony Puah, untuk kerja-kerja yang dah award pun, kalau tak bagi 10% saudara, maka kerja itu akan ditarik balik oleh kerajaan. Akhirnya ada 33 tuan-tuan, 33 report SPRM yang sehingga hari ini masih lagi belum disiasat dengan rapi sehingga ke peringkat pendakwaan. Ini tuan-tuan akan dibuka balik selepas ini. Saudara, kalau nak tengok bursa saham Kuala Lumpur, gandingan Dato' Zahid dengan Dato' Najib ini telah berjaya tuan-tuan mengangkat bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi indeksnya sepanjang zaman, iaitu pada indeks 1896 mata. Ini prestasi paling baik dalam sejarah. Tapi malangnya tuan-tuan, ada yang bengong, tak boleh nak fikir benda ni, tak boleh tengok indeks BSKL. Dia baginya Atok jadi Perdana Menteri, hancur lebur tuan-tuan. Zaman Mahathir saudara jatuh lebih 300 mata. Hari ini saudara, selepas lockdown yang dibuat oleh Muhyiddin dan sebagainya, bursa saham Kuala Lumpur saudara berada bawah 500 mata. Hari ini dah mula main bawah 1400 mata tuan-tuan. Saudara, ini akibat daripada salah mengundi pada tahun 2018. Kalau dulu saudara hutang negara, bila Dato' Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita punya defisit bajet. Defisit ni maksud dia tuan-tuan, pendapatan kita 1000, belanja kita 1200. So 200 itu kadar defisit. So tiap-tiap tahun belanjawan ni tuan-tuan, kita membentangkan belanjawan, kita belanja lebih daripada pendapatan. Jadi baki lebih itu datang daripada mana? Kita kena pinjam duit, kita kena berhutang tuan-tuan. Saudara, apa berlaku? 2009 kadar defisit kita 6.7%. Gandingan Dato' Zahid dengan Dato' Najib berjaya turunkan, setiap tahun kita turunkan kadar defisit. Sehingga kan pada tahun 2017 kita punya kadar defisit tinggal 3% saja tuan-tuan. 2018 kita jangkakan kita boleh turunkan defisit kita menjadi 2.8%. Tetapi bila salah mengundi tuan-tuan, kadar defisit kita melonjak menjadi 4%. Bila Lim Guan Eng ataupun Doraemon ini tuan-tuan menjadi Menteri Kewayangan, dia boleh fitnah. Dia kata apa? Zaman BN perintah hutang negara lebih 1 trilion. Tuan-tuan, indeks
angka ekonomi ni kita tak boleh tipu. Tapi orang ni tak ada pengalaman jaga negara, tak ada pengalaman jaga kewangan negara. Dia fikir bila dia memfitnah kerajaan Barisan Nasional, dia fikir ianya hanya sekadar satu fitnah. Tetapi yang dia tak sedar, selama hari ini kita tulis dekat dalam website Bank Negara, hutang 2017 contohnya 686.8 bilion. Tiba-tiba Lim Guan Eng kata hutang kita bukan 686, hutang kita 1 trilion. Dia cakap, tuan-tuan, apa berlaku? Orang panik. Pelabur-pelabur yang simpan duit kat negara ni tarik keluar pelaburan dia, lari daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab mereka kata mereka dah ditipu. Mereka ingat ekonomi Malaysia ni bagus. Dia ingat Malaysia ni pertumbuhan ekonomi apa segala macam, indeks prestasi ekonomi semua bagus. Rupa-rupanya tipu, tuan-tuan. Tuan-tuan, akibat daripadanya saudara, habis ganak bursa saham Kuala Lumpur. Peniaga-peniaga kaum Cina yang mengharapkan mereka punya bisnes lebih baik di bawah DAP, sekelip mata, tuan-tuan, lingkup meniaga mereka, tuan-tuan. Kalau dulu ada aset 300 juta, aset mereka tinggal berpuluh juta saja. Kalau dulu mereka ada hutang kerana beli saham saudara, hutang dia 200-300 juta, tiba-tiba hutang dia meningkat berlipat kali ganda dan akhirnya ramai jatuh bankrupt, tuan-tuan. Saudara, hari ini kalau zaman Datuk Seri Najib serah pada Mahathir, hutang negara ini 48% berbanding GDP kita. Tuan-tuan, hari ini hutang negara sudah lebih 64%. Dan puncanya tidak lain tidak bukan bila kita salah pangkah pada tahun 2018. Saudara, dulu kita negara ni nombor 4 dari segi destinasi paling popular untuk membeli belah. Nombor 4, itu belum lagi kita buat high speed rail. Kenapa kita nak buat high speed rail, tuan-tuan? Kita nak buat high speed rail, saudara, sebab di Malaysia ni negara dia besar. Tetapi di Singapura ni, walaupun negara dia kecil, tuan-tuan, dia punya pelancong begitu ramai. Begitu ramai, tuan-tuan. Sebab apa pelancong dia begitu ramai? Sebab Singapura, saudara, orang pergi ke Singapura bukan untuk melancong. Adalah juga yang pergi untuk melancong. Tetapi kebanyakan orang pergi Singapura kerana mereka ini, tuan-tuan, mereka ini adalah pedagang-pedagang. Singapura adalah negara nombor 2, nombor 3 terbesar di dunia dari segi jumlah kontena yang didagangkan di pelabuhan Singapura, tuan-tuan. Jadi orang pergi sana untuk pergi meeting. Bila businessman dia pergi ke Indonesia untuk meeting, bisnes ni, tuan-tuan, businessman, dia akan cuba reduce dia punya cost, kurangkan perbelanjaan supaya dia boleh maksimumkan dia punya pendapatan. Betul tak betul? Jadi apa yang berlaku, saudara? Saya nak beritahu tuan-tuan. Ke saya nak kena berhenti untuk calon cakap dulu? Calon ada tempat lain? Tak ada kan? Last kan? Okey. Jadi tuan-tuan, saudara, orang yang meniaga, dia akan cari jalan untuk kurangkan kos. Jadi itu sebabnya gandingan Datuk Najib dengan Datuk Zahid ni, dia fikir kita kena buat kereta api laju cepat. Sebab bila kita buat kereta api laju, orang takkan landing di Changi Airport. Kalau orang landing di Changi Airport, dia kena tidur di Singapura. Bila tidur di Singapura, hotel dia 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Betul tak betul? Bila dia duduk di Singapura, dia kena makan di Singapura. Makanan di Singapura 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Tuan-tuan, kalau dia pergi meeting, balik mestilah dia shopping. Betul tak betul? Kalau dia shopping di sana, barang dia 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia, kecuali barang-barang elektronik macam handphone dan sebagainya. Memang murah di Singapura berbanding dengan Malaysia. Jadi kalau kita buat high speed rail ini, kita dah plan. Datuk Zahid, Datuk Najib dah plan
high speed rail ni daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura 1 jam setengah je tuan-tuan. Bila 1 jam setengah boleh sampai Singapura, orang takkan bazir duit landing di Changi Airport Singapura. Orang akan landing di KLIA. Bila dia landing di KLIA, dia akan duduk di hotel di Kuala Lumpur. Malam dia akan makan di Jalan Alor ke, dia akan ada pergi makan ikan singgang ke, macam-macam. Betul tak? Pagi besok pukul 7 pagi dia shoot pergi ke Singapura. Pukul 8.30 dia dah sampai. Tuan-tuan, kalau dia shoot pukul 8, pukul 9.30 dia dah sampai. Pukul 10 boleh meeting. Lepas meeting tuan-tuan, kalau dia nak beli handphone, dia boleh beli kat Singapura. Tetapi kalau dia nak shopping, lebih baik dia shopping di Mid Valley. Lebih baik dia shopping di kita punya pavilion. Kita ada banyak pavilion di Bukit Jalil, kita ada pavilion di Kuala Lumpur. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum kita rancang benda ni, sebelum kita rancang benda ni, saya nak beritahu tuan-tuan, Malaysia destinasi nombor 4 pusat membeli besar paling popular di dunia. We are more popular than Paris. Saya nak beritahu tuan-tuan, mungkin orang kaya syok pergi beli barang kat Paris, tetapi Malaysia ni destinasi membeli belah nombor 4 terbaik di dunia, paling popular di dunia. Itu belum lagi kita buat high speed rail. Tapi bila datang macam pesanan Baskers tadi, bila ada orang ingat zaman Atuk tuan-tuan, habis lingkup negara ni tuan-tuan. Atuk Zahid dia cakap, okay, nasib baik dia cover. Tuan-tuan, lingkup negara, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, lingkup. Tiba-tiba kita nak buat ECRL daripada China ni tuan-tuan. Orang naik kapal, naik kereta api, patut, kalau sekarang ni pelancong China datang ke Malaysia, dia pergi mana? Ada pergi Bagan Datuk? Ada? Tak ada. Dia orang pergi Kuala Lumpur. Kalau pergi Sabah, dia pergi Pulau Sipadan. Kalau pergi ke utara, dia pergi ke Georgetown. Dia pergi 2-3 bandar saja. Tetapi ramai orang tak nampak. Kalau kita tengok kenapa bandar dekat sebelah pantai barat ni semua macam Pulau Pinang, Georgetown, Ipoh, semua maju. Begitu juga Johor Bahru, Kuala Lumpur, Seremban. Kenapa maju? Sebab mereka ada North-South Highway. Mereka ada jalan ni cantik. Mereka ada kereta api Tanah Melayu. Daripada Perlis sana tu sampailah ke Keluang Johor tuan-tuan. Sampai ke Johor Bahru. Saudara, itu yang kita nak buat.